Ibarat miskin kampung Ibarat yang di Bolang tu pada pagi ini jam 11 pagi berduri hingga 3 petang. Saya juga menjemput bagi pihak Cik Syahrin Samad di Taman Mekar Ibarat, jemput tuan-tuan ke majlis akikah dan kesyukuran cucunya. Yang pertama dikatakan cucu yang sulung di Taman Mekar pagi. Taman Mekar ni kita jalan ke belakang ni terus, sebelah kiri ada satu taman, tuan-tuan boleh singgah kat sana. Alamatnya ada tertera pada papan di atas putih, papan putih di sebelah saya masjid ni. Jadi tuan-tuan jemput. Majlis bermula jam 11.30 dengan baca doa dan seterusnya jamuan hingga 4 petang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjemput dengan segala hormat tuan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa razaqana bi ni'matil istiqamati wath thabati ala siratihil mustaqim. Syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin, khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Yang saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan imam, tuan Bilal, seluruh hajatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi 27 Rabiul Akhir ini kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Lebih-lebih lagi kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufiknya hingga kita tergolong daripada golongan yang berpagi-pagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita Allah taala pilih untuk terus tergolong daripada golongan yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan kita sangat-sangat beruntung pada pagi ini kita masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang untuk terus berada di satu majlis untuk kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Asy-Syamā'ilu Muhammadiyah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari satu lagi bab yang menceritakan berkaitan dengan gaya ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita nak mulakan, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan umul kitab insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Bagaimana gaya ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketawa ni tuan-tuan sebenarnya lahir daripada hati yang gembira. Kita bila gembira, kita akan ketawa. Sampai ada yang sampai terbahak-bahak ketawa. Mengekeh-ngekeh ketawa. Terguling-guling ketawa. Ada yang sekadar senyum sahaja. Dan ada yang sederhana daripada itu, lebih kepada senyuman. Namun tidaklah sampai terbahak-bahak. Jadi insya-Allah pada dalam bab ini kita akan dapat melihat bagaimana gaya ketawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis 212 ini menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak senyum daripada ketawa. Pada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhala. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah,
beliau menceritakan bahawa pada dua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kehalusan ataupun ketirusan, yakni lutut baginda halus dan cantik bentuknya. Baginda tidak ketawa melainkan dengan senyuman. Apabila aku melihat matanya, aku akan tahu mata baginda bercelak. Namun baginda tidaklah memakai celak, yakni mata baginda nampak bercelak secara semula jadi. Itu hadis 212. Hadis 213 dia kumpulkan dulu hadis ni, kemudian baru dia akan huraikan. Daripada Abdullah bin Haris bin Jaz'in radhiyallahu an annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling banyak senyum melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 214 pula daripada Abdullah bin Haris juga berkata makana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan senyuman sahaja. Jadi daripada ketiga-tiga buah hadis ni tuan-tuan, nak menjelaskan kepada kita bahawa ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekadar senyuman sahaja. Nabi ini lebih kepada tersenyum tuan-tuan. Namun menurut para ulama itu adalah kebiasaan baginda. Biasanya Nabi akan tersenyum, akan senyum. Kebiasaan yang berlaku di hadapannya perkara yang melucukan, maka baginda akan tersenyum sahaja. Nabi ni kalau dia nampak depan dia berlaku perkara-perkara yang melucukan, yang menggembirakan, Nabi akan tersenyum. Tetapi tidak dinafikan baginda pernah ketawa lebih daripada senyuman, iaitu sehingga nampak gigi geraham baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berada depan Nabi dia boleh nampak Nabi ni ketawa sampai nampak gigi geraham dia. Nanti dia akan ceritakan dalam hadis-hadis yang seterusnya. Jadi pengajaran lagi yang kita boleh ambil daripada hadis ini, galakkan untuk senantiasa mengukir senyuman. Ini galakkan daripada Nabi, galakkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meniru gaya sifat Nabi SAW yang suka mengukirkan senyuman ini. Malah baginda menyebut dalam hadisnya bahawa senyuman itu tuan-tuan adalah sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyumanmu ke arah wajah saudaramu akan dikurniakan pahala sedekah untukmu. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, duit tak ada, nak bersedekah, senyumlah banyak-banyak. Jumpa orang senyum, orang tanya kenapa engkau ni cik senyum sengih je. Duit tak ada, senyum je lah. Dapat pahala tuan-tuan. Jadi kalau kita ni tak senyum jumpa orang tuan-tuan, dia orang akan kata kita, aku ni ada buat dosa ke dengan dia ni? Aku ada buat salah ke? Tuan-tuan bila kita senyum dekat orang, dia akan, orang tengok kita, maknanya orang tu pun sedap hatilah. Ini kalau tengok muka masam, moncong sampai boleh ikat kat lantai, bukan main panjang lagi, moncong dia panjang. Orang pun kata aku ni ada buat masalah ke dengan dia ni. Benar masalah orang ni. Jadi Nabi akan senantiasa tersenyum bila jumpa dengan orang. Dan di sini juga galakkan supaya tidak banyak ketawa. Kerana Nabi SAW jarang ketawa ni. Baginda lebih banyak mengukir senyuman jika ada perkara yang melucukan, yang menggelakkan Nabi. Namun jika sekali-sekala hendak ketawa tidaklah menjadi kesalahan, kerana baginda juga pernah ketawa, sebagaimana yang dia akan ceritakan nanti. Jadi kita ni tuan-tuan sampai buat program untuk untuk kita gelak, kita ketawa, sampai buat program ketawa lagi, gelak jenaka zaman dulu. Sekarang ni Maharaja Lawak Mega
Saya ada mega lagi nak cerita. Program tu besar benar lah, program ketawa. Nak ajak orang supaya ketawa je banyak. Memang tak kenalah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, ketawa banyak ni boleh mematikan hati. Nabi sebut iyyaka wa kasratidh dhahki fa innahu tumitul qalbi. Awasilah diri kamu, kata Nabi, daripada kasratudh dhahki. Ketawa boleh tapi jangan banyak aja. Kerana banyak ketawa ini boleh mematikan hati. Dia kena banyak menangis. Bawah hati ni akan jadi lembut. Kalau ketawa banyak, hati akan jadi keras. Hati kalau dah keras tuan-tuan, yang dipanggil qalbul mayyit, hati mati. Hati kalau dah mati, payahlah kita nak berubah ke arah kebaikan. Cakap macam mana pun payah nak masuk. Kecuali dapat hidayah daripada Allah lah. Jadi itu hadis-hadis yang dikumpulkan, 3 buah hadis tadi, dia punya pengajaran dia. Kemudian kita tengok tentang Nabi ni ketawa hingga nampak gigi ni. Ada juga hadisnya 215 daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhira rajulin yakhruju minan nari yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayuqalu i'radu alayhi sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. Abu Dzar menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku mengetahui lelaki yang paling awal memasuki syurga dan lelaki yang paling akhir dibawa, lelaki yang terakhir yang akan keluar daripada neraka. Akan dibawa seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepada para malaikat, bentangkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, sembunyikanlah daripadanya dosa-dosa besarnya. Lalu dikatakan kepada lelaki itu, kamu telah melakukan pada hari sekian dan sekian perbuatan sekian dan sekian. Ia mengakui dan tidak mengingkarinya, sementara hatinya pula amat takut akan dosa-dosa besarnya, yakni ia bimbang akan dibentangkan pula dosa-dosa besarnya selepas daripada dibentangkan dosa-dosa kecilnya. Lalu dikatakan kepada para malaikat, kurniakanlah kepadanya di tempat setiap kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan. Lantas ia, yakni lelaki itu berkata, sesungguhnya aku mempunyai dosa-dosa besar yang aku tidak pun melihatnya di sini. Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga nampak akan gigi-gigi gerhamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kurniaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya yang beriman, yang mukmin, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisabnya mereka. Di mana Allah Taala mengampuni segala dosa-dosanya dan tidak mengungkitnya, malah dikurniakan lagi pahala sebagai ganti pengampunan dosa tersebut. Nabi SAW sebenarnya terlalu gembira ketika menceritakan rahmat Allah Ta'ala
hingga baginda ketawa menampakkan gigi geramnya. Jadi Nabi gembira sangat kerana rahmat Allah terlampau besar kepada orang yang beriman ni. Itu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, tak ungkit lagi tentang dosa-dosa. Jadi kalimah An-Nawajis di sini menurut penjelasan Al-Imam An-Nawawi, jumhur ulama ahli bahasa dan gharib al-hadis berpendapat yang dimaksudkan dengan al-anyab iaitu gigi-gigi depan. Ada yang berpendapat maksud an-nawajis itu maksudnya ad-dawahik iaitu gigi-gigi yang kelihatan apabila kita ketawa. Ada juga yang berpendapat maksudnya al-adras iaitu gigi-gigi geraham. Makna yang terakhir inilah yang masyhur dalam penggunaan bahasa apabila disebut an-nawajis. Bila disebut an-nawajis maknanya yang masyhur adalah gigi geraham. Itu dalam syarah Imam Muslim. Syekh Al-Bajuri dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah memberi maksud sebagai gigi-gigi geraham juga. Jadi dalam hadis ini juga menjadi dalil bahawa Nabi SAW lebih pernah ketawa lebih daripada senyuman hingga menampakkan gigi geraham baginda SAW. Namun ada juga ulama yang menjelaskan Nabi SAW jika perkara yang melucukan itu adalah daripada perkara-perkara keduniaan, baginda akan tersenyum sahaja. Adapun jika perkara yang melucukan itu daripada urusan akhirat, baginda akan ketawa sebagaimana ketawa baginda di dalam hadis ini yang menceritakan peristiwa yang bakal berlaku di akhirat. Nabi kalau tentang dunia, Nabi ketawa, Nabi senyum je. Kalau tentang akhirat, Nabi boleh sampai nampak gigi geraham. Sebagaimana hadis ni yang menceritakan bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi ketawa nampak gigi geraham dia. Gembiranya Nabi sebenarnya terhadap rahmat yang begitu besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala daripada sifat Ar-Rahim Allah. Allah Ta'ala ada rahmat ni ada dua tuan-tuan. Satu daripada sifat Ar-Rahman, satu daripada sifat Ar-Rahim. Dua-dua ni makna rahmat. Dua-dua ni tuan-tuan memberi makna mubalaghah. Rahmat yang melimpah ruah. Tapi bagi orang yang beriman akan mendapat rahmat. Orang beriman saja orang beriman yang beramal dengan keimanannya ini saja akan mendapat rahmat daripada sifat Ar-Rahim Allah di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat. Dilepaskan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ar-Rahman, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Termasuklah orang Islam yang kurang imannya, orang Islam yang tak semayang, orang Islam yang bergelumang dengan maksiat, dapat juga rahmat kasih sayang Allah daripada sifat Ar-Rahman Allah. Tetap Allah Ta'ala bagi rahmat walaupun tak semayang subuh. Elok dia boleh pergi makan roti canai, roti terbang semua siap, tak ada masalah pun, walaupun tak semayang subuh. Elok je pergi ngopi lantun, okey je, tak ada masalah pun. Getah keluar pula tu, tak ada masalah pun. Itulah sifat Rahman Allah kepada orang yang kurang imannya, tuan-tuan. Jadi di sini nak menceritakan perbezaan Nabi gembira dengan dunia, gembira dengan akhirat. Nabi akan menampakkan gigi geraham dia, makna gembira sangat kalau perkara itu berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan rahmat Allah di akhirat. Tapi kalau tentang keduniaan, Nabi akan senyum sahaja. Itu perbezaan dia. Kita yang dunia ni yang kita bahak-bahak ke tu, ketawa sampai guling-guling siap kan. Itu kita dah terbalik. Tentang akhirat kita senyum je pula.
Kita tak sama dengan Nabi SAW. Okay, jadi kita kena ikutlah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam bab akhirat ni tuan-tuan. Okey, kemudian senyuman Nabi kepada sahabatnya, hadis 216 daripada Jarir bin Abdullah, qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu wala ra'ani illa dhahaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menegangku daripada bertemunya pada bila masa pun sejak aku memeluk Islam, dan baginda tidak melihatku melainkan baginda akan ketawa. Jadi hadis 216 dan 217 satu lagi daripada Jarir juga menceritakan mahajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani munzu aslamtu illa tabassuma. Rasulullah SAW tidak pernah menghalangku daripada berjumpanya, dan baginda tidak melihatku sejak aku memeluk Islam melainkan baginda akan senyum. Hadis ini 216 217 ini menceritakan senyuman Nabi kepada sahabatnya yang bernama Jarir. Baginda selalu tersenyum setiap kali ternampak dengannya. Menurut para ulama, maksud ketawa dalam hadis 216 sekadar senyuman. Yang dikatakan dhahika ni sahaja, sekadar senyuman sahaja. Berdalilkan hadis selepasnya, hadis 217 yang menyebutkan senyum. Senyuman Nabi kepada beliau yakni Jarir adalah kerana baginda ingin memuliakannya. Baginda ingin mengasihinya, nak tunjukkan rasa kasihnya Nabi kepada sahabat ini dan bermanis muka dengannya. Hadis ini menunjukkan kelebihan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menggalakkan untuk bertemu dengan orang lain dengan senyuman, bukan dengan bermuka masam. Jumpa dengan orang kita kena senyum tuan-tuan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, kerana kita nak tunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada orang itu. Senyuman kepada saudara kita memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya, dan sudah tentu akan mengeratkan tautan ukhuwah antara kita dengannya. Tujuan kita senyum ni tuan-tuan, untuk kita mencampakkan rasa kegembiraan kita di dalam hati seseorang itu. Orang tu akan rasa gembira. Dia tak rasa dia ada buat masalah dengan kita. Dan nak mengeratkan lagi hubungan silaturahmi di antara kita, insya-Allah. Itu hadis 207, 216, 217. Kemudian 218 pula daripada Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhir ahli an-nar khurujan, rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fa'udkhilal jannata فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. Abdullah bin Mas'ud menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ahli neraka yang paling akhir akan keluar daripada neraka. Kata Nabi, aku mengetahui ahli neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Seorang lelaki yang akan keluar darinya dengan menginsut. Lalu dikatakan kepadanya, pergilah dan masuklah kamu ke syurga. Baginda bersabda, ia pun pergi untuk memasuki syurga, namun ia mendapati semua manusia iaitu ahli syurga telah pun mendapat tempat masing-masing. Yakni ia menyangka syurga telah penuh. Maka ia pun kembali lalu berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, semua manusia telah mengambil tempat masing-masing.
Lalu dikatakan kepadanya, adakah kamu mengingati zaman ketika kamu di dunia dulu, hidup di dunia dulu? Ia menjawab, ya. Baginda bersabda, dikatakan kepadanya, berangan-ranganlah. Baginda bersabda kepadanya, maka ia pun Baginda pun bersabda, maka ia pun berangan-rangan. Dia pun berangan-rangan. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya untukmu apa yang kamu angan-angankan itu bersama 10 kali ganda dunia. Ia pun berkata, wahai Tuhan, engkau memperkecilkanku sedangkan engkau ialah penguasa. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa hingga nampak akan gigi-gigi geraham dia. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini Nabi menceritakan tentang hamba Allah yang paling rendah martabatnya di dalam syurga besok, yang permulaannya dia disiksa dalam api neraka Allah, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya apa yang ia angan-angankan dengan ditambah untuknya kerajaan seluas 10 kali ganda. Hadis di atas mengikut riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ditutup hadis dengan sabda baginda, dzaka adna ahlil jannati manzilatan, demikian itulah serendah-rendahnya kedudukan ahli syurga. Lalu baginda terlampau gembira menceritakan sampai ketawa baginda itu menampakkan gigi-gigi gerahamnya. Bila Nabi cerita tu menampakkan di situ akan rahmat Allah, Nabi ketawa sampai nampak gigi geraham baginda. Jadi Al-Imam An-Nawawi menyatakan hadis ini menunjukkan keharusan ketawa di mana tidak dimakruhkan jika kena pada tempatnya. Ketawa tidaklah menjatuhkan maruah diri jika tidak keterlaluan sehingga melampaui batas adat mengikut situasi yang serupa. Berkata Syekh Al-Baijuri, Nabi SAW walaupun ada kalanya bersungguh-sungguh ketawa, namun jarang-jarang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi kalau ketawa ni, kalau gembira sangat, Nabi akan bersungguh-sungguh dalam ketawa ni tuan-tuan. Tapi benda ni jarang-jarang berlaku kepada Nabi SAW. Adalah makruh banyak ketawa kerana akan mematikan hati. Malah menjadi kebiasaan Nabi sekadar senyuman sahaja. Sebab itu ada riwayat daripada sahabat yang menceritakan gaya ketawa Nabi SAW, jullu dhahikihi tabassumu, kebanyakan ketawa baginda adalah berbentuk mengukir senyuman. Oleh itu, ketawa yang perlu menjadi ikutan umat Nabi Muhammad, apa yang menjadi kebiasaan Nabi, iaitu senyuman. Itu hadis yang ke-218 tuan-tuan. Kemudian 219 pula senyuman atau ketawa kerana meniru Nabi. Daripada Ali bin Rabi'ah, qala syahidtu aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fil rikabi qala bismillah falamma istawa ala zahriha qala alhamdulillah summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Summa qala alhamdulillah 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 alhamdulillah. Umay ulang 3 kali, salasan. Wallahu akbar salasan. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Summa dhahika faqultu lahu min ayyi shay'in dhahakta ya amiral mu'minin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Summa dhahika faqultu min ayyi shay'in dhahakta ya Rasulullah? Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfirli dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Diceritakan oleh Ali bin Rabi'ah. Dia kata, satu hari aku bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah, ketika itu telah menjadi khalifah.
Ketika dibawakan kepadanya seekor binatang tunggangan untuk beliau naiki, untuk Sayyidina Ali ni naik. Apabila Sayyidina Ali meletakkan kakinya di atas riqab. Riqab ini tempat pijak kaki yang bergantung di pelana. Beliau mengucapkan bismillah. Bila beliau telah tetap di atas belakang binatang itu, beliau mengucapkan alhamdulillah. Masa pijak tu kata bismillah. Masa dah duduk kata alhamdulillah. Kemudian beliau membaca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Kemudian beliau akan membaca alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian disambung dengan doa, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali engkau sahaja, iaitu Allah. Kemudian beliau ketawa. Aku pun bertanya kepada beliau, apakah sebab kamu ketawa wahai Amirul Mukminin? Jadi sahabat ni nampak Sayyidina Ali ketawa, dia pun tanya pasal apa ketawa ni. Beliau menjawab, aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana aku lakukan tadi, yakni membaca zikir dan doa tadi. Kemudian baginda ketawa. Lalu aku bertanya kepada baginda, apakah yang menyebabkan kamu ketawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala merasa takjub dengan hamba-hambanya tatkala mengucapkan Rabbighfirli zunubi innahu la yaghfiru zunuba illa ghairuk. Allah Ta'ala, kata Nabi, merasa takjub dengan hambanya kerana hambanya berdoa supaya diampunkan dosa-dosanya. Itu dia tuan-tuan. Jadi hadis ini menceritakan amalan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika menaiki kenderaan, iaitu dimulai dengan bismillah. Kemudian bila dah duduk kata alhamdulillah, diikuti dengan tasbih dan doa memohon keampunan Allah. Kemudian beliau berkata, apabila ditanya kepada kenapa beliau ketawa, beliau menjawab, itulah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat macam tu, kata dia. Nabi ketawa, aku pun ketawalah. Jadi di sini nak mengajar kita keharusan ketawa jika kena pada tempatnya dan tidak berlebihan. Hari ini juga menunjukkan kepada kita keharusan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam hal kehidupan biasa yang tidak ada kaitan pun dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir ni tuan-tuan, hadis 220, ketawa kerana gembira melihat kemenangan tentera Islam. Daripada Amir bin Sa'ad, qala Sa'dun radhiyallahu anhu, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam radhahika yawm al-khandaqi hatta badat nawajizuh. Qala qultu kaifa kana? Qala kana rajulun ma'ahu nu'minu tarsun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana yaqulu kadha wa kadha bit-tursi yughatti jibhatahu fanaza'a lahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu yani jabhatahu wanqalaba ar-rajulu wa shala bi rajlihi fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuh. Qala qultu min ayyi shay'in dhahik? Qala min fi'lihi bir-rajuli. Amir bin Sa'ad menceritakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, aku telah melihat Nabi SAW ketawa pada hari peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni tuan-tuan dinamakan juga dengan peperangan Ahzab yang berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Yang Khandaq ini peperangan yang Nabi mempertahankan Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak berperang kat luar, perang kat dalam Madinah.
Yang mana khandak ini maknanya parit. Idea buat parit ni idea daripada Salman Al-Farisi, seorang sahabat daripada negara Farsi, daripada Iran, yang datang daripada Iran, datang jauh-jauh tu pasal nak tengok dekat belakang Nabi ada tak cop kenabian. Pasal dibaca dalam kitab Taurat, nak kenal Nabi akhir zaman ni tengok kat belakang dia ada tak cop kenabian. Dia cari, jumpa, terus masuk Islam. Duduklah di sana bersama dengan para sahabat di Madinah. Maka dalam peperangan ini dialah yang memberi cadangan untuk menggali parit ni, kerana itu menjadi kebiasaan orang-orang Farsi. Bayangkan tuan, gali parit zaman tu mana ada GCV, tak ada. Gali pakai tangan. Pula tu berlaku di bulan Ramadan. Bayangkan bulan Ramadan, gali parit. Tuan-tuan, parit khandak ni tuan-tuan, kuda tak boleh lepas. Punya luasnya dia gali itu luas sampai kuda tak boleh lepas. Tak boleh menjangkau parit tu. Subhanallah. Dalam keadaan dalam bulan Ramadan pula tu. Bayangkan, kita pun tak boleh terbayang betapa cekalnya hati para sahabat, dan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri pun gali bersama-sama. Peperangan Khandaq ni tuan-tuan, peperangan yang berlaku di mana orang kafir berperang dengan orang kafir musyrikin Mekah yang datang daripada Mekah. Kemudian orang di Madinah ni bergabung, orang Yahudi dengan orang munafik bergabung dengan orang kafir musyrikin daripada dalam pula. Jadi dia berlaku sedikit huru-hara lah tuan-tuan. Itu dinamakan peperangan Khandaq. Tapi Islam menang tuan-tuan. Okey. Jadi dalam hadis ini menceritakan peristiwa yang berlaku semasa peperangan Khandaq yang menyebabkan Nabi SAW ketawa hingga nampak gigi gerahamnya. Peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas yang menggunakan kemahiran memanahnya untuk mengajar seorang kafir yang mengacu-ngacu dengan perisainya ke kanan dan ke kiri, seolah-olah ingin memperolok-olokkan kebolehan memanah tentera Islam. Duduk jauh kan, melangkaui parit tu, dia main acah-acah macam tu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang yang mahir dalam memanah. Dia pun tunjukkan kemahiran dia memanah, dan anak panah tepat mengenai dahi menyebabkan ia jatuh terlentang. Melihatkan kecekapan Sa'ad bin Abi Waqqas itu memanah, Nabi begitu gembira sampai Nabi ketawa nampak jelas akan gigi gerahamnya. Itu dia tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini nak menunjukkan kesungguhannya Nabi ketawa apabila melihat Sa'ad berjaya memanah musuh dengan tepat. Memanah tentera musyrikin Mekah dengan tepat. Ini menunjukkan bahawa tidak menjadi kesalahan kepada kita untuk bergembira meraihkan kejayaan tentera Islam ataupun kaum muslimin ketika berhadapan dengan tentera musuh Islam. Jadi tak ada jadi kesalahan kepada kita tuan-tuan. Bila kita dengar je cerita orang Islam menang dekat mana-mana negara Islam, kita ketawa. Bukan saja senyum, kita ketawa dengan mengucap Alhamdulillah. Okey. Jadi ini dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang kita pelajari pada pagi ini berkaitan dengan gaya ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam yang lebih kepada senyuman. Ketawa tu ada sekali-sekala, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan akhirat. Bila Nabi melihat akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang berkaitan dengan dunia. Ni kita tengok dekat dunia ni, tengok orang kita boleh tergelak dan dah terbalik. Jadi kita kena ubahlah tuan-tuan, insya-Allah. Okey, itu sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cubalah berusaha untuk ikut gaya ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi rasa itu sahaja yang dapat kita perkatakan pada pagi ini, insya-Allah. Boleh Ada soalan ke?
Dah mampu dah kawan ni, kata dia. Itu Nabi tak ajar begitulah. Patut bila orang meninggal, sunnahnya kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi boleh tak kita ketawa? Tak boleh lah. Nabi tak ajar macam tu. Kita diajar supaya walaupun orang ni banyak dosa dengan kita, orang ni kerjanya asyik menyakitkan hati kita je dekat dunia ni, yang itu bukan menjadi sunnah kita ketawa. Nabi tak ajar. Nabi tengok perkara akhirat baru Nabi ketawa. Nabi ajar kalau dalam bab dunia ni lebih-lebih lagi, apabila kita melihat kematian, mendengar kematian, walaupun orang ni suka sakit hati dengan kita, suka menyakitkan hati kita, kita kena kata inna lillah kan, dan kita doakan dia. Doakan supaya diampunkan dosa-dosanya, dapat pahala. Tapi kalau kata mampu dah si celaka ni, tuan-tuan boleh dapat dosa pula. Kan? Okey, boleh insya-Allah. Kita buatlah sesuatu yang boleh mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu sahaja insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita dengan baca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب الرضوان وأبواب الهداية والعناية وأبواب الصحة والعافية الدائمة وأبواب السلامة والأمن وأبواب الشفاء وأبواب العلاج وأبواب الرفاهية وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب اليسر وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.